Ilmu yang langka di kalangan kita orang Melayu yang memang dah ada dah lama, kan? Sebab kalimah la ilaha illallah inilah para kolonial tidak dapat menjajah tauhid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, apa khabar? Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah pada malam Sabtu hari Jumaat ini. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, kesihatan, afiat. Hari ini lain daripada yang lain sikit. Lain daripada yang lain sikit. Okey, saya hari ini berpakaian amboi serba tengkolok. Serba tengkolok. Serba bertengkolok. Berbaju Melayu. Tapi ini bukan baju pendeka, ini baju kurta. Berkeris. Cuma tak ada sampin je. Kalau ada sampin, terus yang akad nikah. Sekali lagi. Tunjuk sikit keris. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad al-jihadu fi sabilillah. Okey. Simpan balik keris. Berlok 7. Berlok 7 keris ni Bukan keris pusaka tapi keris peribadi saya. Kalau keris pusaka, saya tidak ada keris pusaka, ini ada keris peribadi yang saya ambil daripada seorang hamba Allah. Baik, saya agak bergaya ustaz hari ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ceritanya semalam saya diinfokan macam mana saya diserang serait kan. Jadi mungkinlah ada yang buat tu dia rasa suka lah kot kan. Jadi pada malam ni saya tampil lagi lebih bergaya. Saya agak lagi sihat, lagi bergaya kan. InsyaAllah. Saya okey, alhamdulillah, tabarakallah. Ustaz boleh kat langit ke? Jangan ayah pindah lah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia menanti, menunggu. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini saya akan kongsikan dengan anda satu ilmu para ulama dan para awliya zaman dulu kala yang sangat simple tetapi faedahnya sangat besar. Dikatakan selembut-lembut dan sekeras-keras, selembut-lembutnya benteng dan sekeras-kerasnya senjata. Okey, itu dia punya bahasa dia. Selembut-lembutnya benteng dan sekeras-kerasnya senjata. Kan? Okey. Waalaikumsalam. Itu tu dengki tu ustaz. Ya. Tak hilang Melayu dan Islam hilang di dunia. Takkan Melayu dan Islam hilang di dunia. Tak hilang Melayu dan Islam di dunia. Kita akan tambah tu kan. Melayu dan Islam. Bila Islam tu dia tak hilang, insya-Allah orang Melayu pun tak hilang. Kan? Ni tengkolok. Tengkolok. Okey. Tengkolok ni saya maharkan daripada seorang hamba Allah daripada Melaka.
Dia beritahu saya tengkolok ni dia ada bahagian ayah dan bahagian ibu. Bahagian ayah mewakili asyhadu an la ilaha illallah, manakala bahagian ibu mewakili Muhammad Rasulullah. Lalu diikat, dilipat, diselit dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selawat 3 kali, 3 kul masing-masing 3 kali. Jadilah tengkolok. Bila mana andai kata nanti keris tu sudah hilang di tangan, keris ni sudah hilang di tangan dia, dia masih ada satu senjata lagi di kepalanya, iaitu tengkolok dia. Macam mana tengkolok dia nak disenjata? Itu dia rahsia dia. Seperti cindai, kan? Nampak lembut tetapi boleh melukakan bila dilancarkan dengan ayat karamah dan mukjizat, insya-Allah. Sebab itulah Illuminati dan Freemason ni takut sebenarnya dengan orang Melayu, takut sebenarnya, cumanya orang Melayu yang hilang jati diri, yang banyak yang menjadi atheist, keluar murtad daripada Islam ni ramai, sebab mereka tidak mengenal jati diri kita bangsa Melayu. Begitulah cerita dia. Sampai pukul 3 Ustaz, sambung hajat. Pukul 3, apa masa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni 3 jam Ustaz. Malam ni mungkin 1 jam je. Esok saya ada urusan. Cantik tengok Ustaz. Terima kasih. Melalui center dapat sekian. Terima kasih. Okay. Jadi rugilah kalau malam ni, kalau siapa yang tak ikut. Kan, sebab mungkin saya takkan savekan di dalam YouTube ni. Sebab apa? Sebab saya nak ijazahkan secara langsung sahaja. Mungkin saya tak akan, mungkinlah saya setakat ni saya beranggapan, saya berfikiran tak mahu save di dalam YouTube. Jadi yang siapa yang mengikuti secara langsung live ini saja yang akan mendapat satu ilmu yang sangat unik. Satu keilmuan yang diwariskan daripada para ulama dan para wali Allah dan ulama dan para pendekar sufi yang diberi nama sebagai seni pernafasan kalimah tauhid, seni nafas tauhid. Lebih kurang macam tu lah. Nobita betul kolok. Banyak ilmu tauhid pun hancur share. Banyak yang ilmu tauhid pun hancur. Apa maksud dia tu? Isu apa malam ni Ustaz? Seperti mana tajuk ni lah. Saya akan mewar-warkan bagaimanakah kita nak memahami tentang kalimah tauhid yang kita selalu baca hari-hari. Tapi sebenarnya banyak di antara kita yang tak faham. Kan? Selalu dia baca la ilaha illallah. Selalu dia wiridkan la ilaha illallah. Kalau ada mati pun la ilaha illallah. Nak doa selamat, doa selamat dan kenduri doa selamat pun la ilaha illallah, kan. Doa nak pergi ke Mekah, doa selamat, kan, la ilaha illallah juga. Tahlil la ilaha illallah, kan. Tapi banyak yang tak faham. Kalimah la ilaha illallah itu mempunyai makna yang sangat besar. Kan. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam. So, jadi kalau kita ada kawan-kawan kan, insya-Allah saya tak akan masukkan dalam video ni. Kan, saya tak akan savekan di YouTube. Siapa yang secara langsung saja yang saya akan ijazahkan secara umum. Tingkat pertama nafas tauhid, namanya ilmu nafas tauhid ataupun ilmu seni pernafasan kalimah tauhid. Ataupun seni nafas tauhid. Kita nak namakan pun boleh. Macam-macam boleh. Okey. Bagi yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Ini bukanlah laman teroris. Ini adalah sebuah perkongsian ilmu yang langka di kalangan kita orang Melayu yang memang dah ada dah lama, kan. Sebab kalimah la ilaha illallah inilah
para kolonial tidak dapat menjajah tauhid kita. 400 tahun kita dijajah, tetapi orang Islam kita masih tetap berpegang kepada kalimah la ilaha illallah, masih kekal beragama Islam. Jadi bagaimanakah ada segelintir daripada kita orang Melayu kita, orang ni dari Islam, mak bapak dia Islam keturunan, tapi dia boleh murtad. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Sebab dia tak faham kalimah yang paling asas yang boleh yang menandakan dia Islam adalah la ilaha illallah itu. Dia tak faham. Inilah. Jadi, namun demikian kalimah yang tak faham itulah kalau difahami, maka akan mengikat dan akan menjamin kita ni Islam sampai ke syurga nanti. Kan. Jadi kalau kita cakap pada orang yang atheist ni, orang yang liberal ni, murtadin ni, kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad, dia boleh kata Nabi Muhammad tu macam-macam. Dia boleh menuduh macam-macam. Kan? Tapi bila kita katakan la ilaha illallah tu, kita hujah mereka dengan ilmu zahir dan batin, terlentang mereka tak mampu nak ni. Ini yang kita akan bukakan. Namun demikian kan, ini tidaklah saya menafikan selawat ke apa. Cumanya kita tumpukan pada malam ini tentang kalimah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bawakan kepada kita, iaitu la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah ini jugalah kita terselamat dunia sampai akhirat. Dengan kalimah la ilaha illallah inilah juga kan, biar putih tulang jangan berputih mata. Dengan la ilaha illallah ini jugalah yang menyebabkan Islam ini terus tersebar di serata alam ni. Dan la ilaha illallah ini jugalah lahirnya percambahan sifat 20 seperti mana yang digariskan oleh Asy-Syairah dan Al-Matudriyah yang membentuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dia sekali. Di manakah sifat 20 pada kalimah la ilaha illallah itu? Sekejap lagi kita akan pergi satu persatu. Banyak golongan Wahabiul termasuk orang kita yang mempelajari agama Islam, belajar di Madinah, belajar di Mekah, kan, belajar dengan ilmu Wahabi ataupun ulama mata satu, kemudian bila balik menolak sifat 20, menyebabkan terkontang-kanting anak muda remaja kita. Kan. Saya pernah ubat seorang Wahabi, kan. Dia solat sejadah pun tak ada. Jangan katakan kepala dia ni tak bertutup, kan. Lebay tak ada, serban tak ada, songkok tak ada, tengkolok tak ada, sejadah pun tak ada. Okey, tak apa, kan. Dia tengok orang zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diketawakan. Dia kata orang ni gila, tak betul, bid'ah, dia kata. Tapi bila dia sakit, Allah nak takdirkan dia jumpa nombor telefon saya, dia hubungi saya hadir ke rumah dia, saya ubat dia dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan takat jin saja terkincit, sekali dengan hati kecil dia Wahab yang diseliputi dengan sifat Wahabiul pun terkincit juga. Ustaz, selama ini Ustaz, saya memperlekehkan, mengketawakan orang yang berzikir la ilaha illallah secara jahar. Bagi anak-anak muda yang tak tahu ni, jahar ni maksudnya kuat. Zikir la ilaha illallah ni disunnahkan kita untuk zikir dilafazkan dengan suara yang jelas dan kuat, tapi bukan menjerit, kuat. Sebab apa? Ada rahsia dia. Bukan main bedai je, kan? Bukan main bedai je. Kalau kita tengok orang baca tahlil, kan, kenapa nak kena jaharkan, kan? Itu tahlil. Kalau kita tengok jemaah sufi, tarekat, kenapa la ilaha illallah tu harus dikumandang dengan kuat? Kalau kita kaji di medan perang sekalipun, di medan jihad fisabilillah,
para nabi, perjuangan para sahabat dengan Nabi SAW. Yang dijahar, yang dikuat, dilaungkan la ilaha illallah untuk menaikkan semangat. Kan, betul tak? Poin yang sangat mudah, sangat senang nak faham pun. Kata Nabi tak buat. Habis tu, yang Panglima Perang Islam kita, Khalid Al-Walid, la ilaha illallah, kan? Nanti mungkin ada orang yang nak menafikan ni. Kalau kita nak semangat, kita tengok bola lah, kita tengok bola sepak. Kan melaung kan, menjerit. Betul tak? Ada lagu dia apa semua, siap gendang apa semua. Takkanlah nak pergi berperang, nak menegakkan agama Allah, nak menyelamatkan umat Islam daripada diseksa, dianiaya, dizalimi. Kan? Tak ada suara. Betul tak? Jadi boleh fikir di akal kita lah. Ya? Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang sangat penting sekali dari dulu sampai sekarang. Dan kalimat inilah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dengan kalimat inilah, sebab itulah Nabi-Nabi ini diturunkan, Rasul-Rasul diturunkan. Tidak ada yang lain. Ya, dengan kalimat inilah kita akan selamat daripada api neraka. Dia. Dengan syafaat Nabi SAW. Ya. Imam Abu Hasan Asy'ari, murid dia Al-Mansur Al-Maturidi. Jadi banyak orang sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana yang diasaskan oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Disebut gelaran saja. Saya maklumlah tentang itu. Okey, banyak yang menolak tentang sifat 20. Sedangkan kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat. Apa yang dinafi, apa yang isbat. Apa itu nafi, apa itu isbat? Nafi ni maksudnya menafi, menolak lah. Apa itu nafi? Pada kalimah la ilaha illallah, la ilah, tiada Tuhan. Itu kalimat nafi. Kita menafikan. Menafikan Tuhan tu patung, Tuhan tu samiri, Tuhan tu dajjal. Kan? Takkanlah dajjal tu Tuhan, takkanlah Fir'aun tu Tuhan. Kan Ramses tu Tuhan, betul tak? Betul tak? Walaupun Fir'aun tu dapat buat piramid, satu ketui batu boleh sampai 50 tan. Apa tenaga manusia ke alien apa yang dipakai oleh Fir'aun pun kita pun tak tahu. Tetapi dengan kalimat la ilaha illallah saja, Fir'aun boleh mampu sekali. Semua sekali. Tamadun ni habis, pupus. Hilang. Macam lesak macam tu saja. Kan? Sampai tak ada pewaris. Masya Allah. Kan? Tetapi suku sakat Fir'aun ni, termasuk Dajjal laknatullah ni, masih ada lagi. Kan? Sampai di akhir zaman, ditakdirkan masih ada. Itu Allah nak izinkan mereka masih ada. Kan? Sebab itulah kalimat la ilaha illallah ini tertera pada panji hitam ataupun pada liwak ataupun bendera Nabi SAW. Kan? Bukan boleh dibuat main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Di Arab Saudi tu kalimah la ilaha illallah tu pada bendera negara dia. Tapi sayangnya Arab Saudi ni telah dikawal atau diperintah ataupun oleh ulama-ulama Wahabi sejak tahun 1920-an lagi. Kan? Habis kubur-kubur para isteri Nabi dirubuh, dimusnahkan. Sahabat dimusnah sampai rata tu dekat perkuburan Baqi' tu. Kalau kita pergi Madinah, pergi tengok kat belakang tu, habis diratakannya. Sampai kita tak boleh nak cam dah mana kubur isteri Nabi, mana kubur anak Nabi, mana kubur ni. Kita tak dapat cam dah. Mujur yang masih selamat makam Rasulullah dan para sahabat yang utama. Yang lain-lain, makam isteri Nabi semua dah habis. Siap ada lagi tentera berkawal lagi. Dia takut konon-konon nanti kita buat benda bid'ah. Siapa bid'ah nak pergi buat kat situ? Kalau pacak lilin menurun, bolehlah tangkap. Takat nak ziarah, ditengok-tengok, diperhati-perhati. Sebab apa? Dimusnahkan kubur-kubur sana. Sebab apa? Sebab dia tahu nanti, sebab apa? Nanti bila orang Islam tengok, dia naik semangat. Dia tak nak kita ni naik semangat. Tapi kalau dia orang naik semangat, tak apa. Kalau dia orang naik semangat, tak apa. Kan? Serang negara Islam sana sini,
buat senjata paling membinasakan iaitu nuklear, boleh menghancur, buat senjata hack lah, boleh ubah cuaca. InsyaAllah nanti dalam video-video akan datang saya akan buat konten pasal hal itu dengan lebih dengan detail. Cuma ni doakan saya selamat kan. InsyaAllah konten yang pertama selepas video malam ini. Siapa tak subscribe, siapa tak ikuti memang cerdik lah. Dia cakap lah. Sebab saya akan buat kajian, bukan saya ambil daripada konten-konten orang lain atau sejarah-sejarah yang sedia tertulis berselerak dekat laman web ni. Malah saya akan memberikan satu sudut pandangan saya sendiri. Dan bagaimanakah kita nak menghadapi mereka ini. Kan, lahir dan batin. Nanti insyaAllah konten live ni kita buat macam ni lah. Kan, rugi-rugi kalau siapa tak subscribe. Kan, terpulang pada dia lah. Dulu saya buat kat Facebook. Kan, bila saya buat kat Facebook pun macam tu juga. Kan, tak ramai orang yang tengok. Kan, tak apa, tak ramai pun tak apa. Ni view on YouTube, ni view on Facebook. Apa ni? Hilang pula. Tak boleh pun. Kita nak view komen ni. Kan, insyaAllah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kan, Yahudi ni, sebelum kita nak buka sikit ni bab ilmu ni. Sebelum tu kan, mereka ni tahu. Mereka tahu. Kan, antara kekuatan umat Islam ni, dia ada karomah, ma'unah, mukjizat. Mukjizat Al-Quran kan. Bila kita amal, akan datangnya pertolongan Allah dalam bentuk ma'unah pertolongan. Akan datangnya pertolongan dalam bentuk karomah bagi khusus, bagi wali Allah. Jadi dia orang ni tengah fikir macam mana nak menghadapi mukjizat. Kita wujudkan satu aliran yang memporak-perandakan pemahaman kita tentang Al-Quran. Kata Quran ni tak cukup ayat lah, bersifat Syiah. Kan? Ada ayat yang dibuang, diwujudkan golongan macam tu. Ada yang ditafsirkan ayat Al-Quran tu ikut akal logik, menolak pandangan ulama-ulama yang muktabar, mempelekehkan ulama-ulama mazhab semua. Kan? Sebab nak bagi kita lari daripada pemahaman sebenar para ulama yang, para salafus soleh yang sebenar-benarnya. Itu pertama. Yang kedua, di kempen karomah dan mukjizat ni semuanya syirik. Semua tak betul. Benda yang mencari adat ni semua tak betul. Kan, dia pukul lambak habis. Kan, memang sihir tu ada, black magic tu ada, tapi sihir black magic tu geng hampa juga. Bukan geng kita. Geng kita ni amal Quran, ada maunah, ada karomah. Itu geng Allah, geng malaikat, geng Muhammad SAW. Geng setan, geng iblis, geng dajjal, geng Freemason, geng Illuminati. Sihir, black magic, hampa duk buat tu. Hampa faham tak? Hampa jangan duk menipu kami lah. Kan, dalam Quran sesungguhnya orang beriman ni tidak boleh ditipu. Dan Rasulullah pun berkata, sesungguhnya orang mukmin ni melihat dengan cahaya Allah, firasat Allah. Firasat dengan nur Allah. Mereka melihat dengan nur Allah, dengan firasat. Mana boleh nak tipu-tipu kita. Tapi kalau orang tu tak ada ilmu, kan, ikut-ikut saya taklid buta. Yang taklid buta ni dia dok kata pula kita ni taklid buta pula. Padahal mereka yang bertaklid buta. Taklid ni ikut membabi buta. Kan, mengkhizir buta, ikut mengkhizir buta. Kan, dia orang tuduh kita padahal dia orang yang mengkhizir buta. Kan, tapi bila kita tegap dengan jati diri kita, dia kata kita kuno. Dia kata kita ketinggalan zaman. Jangan cakap lah macam tu. Saya cakap saya bukan ketinggalan zaman. Saya pernah masuk universiti, saya pernah masuk persidangan antarabangsa, saya pernah bercakap dengan Profesor Emeritus, saya pernah membaca buku dan karya-karya besar dunia, falsafah, filsafat, apa benda ni ala orang putih punya lah. Saya juga seorang yang mengamati budaya-budaya popular. Kan, jadi jangan cakap saya ni lekeh. Jangan cakap saya ni ketinggalan zaman sebab hanya semata-mata saya bertengkolok dan berkeris. Tak? Ini jati diri kita. Tak? Sebab apa? Takutnya orang putih ni dengan kita. Takutnya orang putih ni dengan orang Melayu. Takutnya orang putih ni, penjajah ni dengan orang Melayu. Sampai dia wujudkan satu undang-undang yang melarang orang Melayu ni bawa keris. Keris ni senjata pakaian orang Melayu. Ni keris ni. Orang Melayu lelaki kalau tak ada keris, hampa bukan nama orang Melayu. Hampa bukan anak jantan. Hampa tahu tak? Keris, bila dia nak ada remaja je, bapa dia akan bagi dia keris. Keris tu akan ditempa, akan dibuat atas nama dia, atas tarikh dia, atas sifat peribadi dia.
Atas nama dia. Nama kita tu ada bilangan dia, huruf dia. Ada bilangan-bilangan tertentu dia yang akan menentukan bagaimana keris tu akan dibuat. Tu dia. Ada orang sesuai dengan luk 5, ada orang sesuai dengan luk 3, ada orang sesuai dengan luk 7, ada orang sesuai dengan keris yang dapur macam ni, hulu yang macam di kayu macam ni. Semua itu ilmu. Tapi ilmu itu telah dipadamkan di dada orang-orang Melayu. Dikatakan sesat, bid'ah, tak betul, haram, syirik. Padahal yang syirik, yang haram, yang hampa lah ni mesti hampa nak buat. Hampa duduk dalam berguna luh-luh hampa tu, bukan, kami tak tahu. Hampa duk pijak Quran tu bukan, kami tak tahu. Hampa ingat hampa murung tu kami tahu. Kami tak tahu kau. Sampai Freemason berani pula kata kami pertubuhan halal. Kan? Selepas tu puak-puak Wahabi ni yang menyamar jadi ilmuwan Islam ni, habis dia petikaikan amalan umat Islam. Tahlil tak betul, jahar. Doa lepas semayang tak betul. Doa kunut pun tak betul. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Jangan ikut. Kalau anda ikut ulama-ulama macam tu, insya-Allah anda su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Rasulullah tak nak tengok pun muka hampa. Bukan saya nak cakap apa. Bukan saya nak cakap membongak di sini. Rasulullah pun tak mengaku umat kalau ikut golongan Wahabi ini. Kan? Tolonglah. Kan? Sekarang ni ialah warisan daripada penjajah. Kalau bawa senjata parang ke apa, senjata besi ni tak boleh. Boleh kena tangkap ke tak? Boleh kena cas. Tapi kalau kolonial bawa senjata api tu, Bengali putih lah. Kan? Bengali putih ke, Bengali hitam ke, kan? Bawa senjata, boleh pula. Askar Gujarat ke, boleh pula. Askar Singh ke, boleh pula. Dia bawanya senjata ke hulu ke hilir. Dia hambat orang Melayu pada zaman kolonial dulu. Tapi ketika kolonial pegang kita tanah Melayu ni, keris ni tak boleh dibawa. Tak boleh dibawa. Tapi disebabkan orang Melayu ni bukan bertuhankan keris. Keris ni hanya pakaian sampingan dia dan senjata dia. Tapi kalau tak ada keris, dia boleh jadikan tongkolak ni bagi keris. Dia bolehkan setiap sudut tangan dia ni, sendi tubuh pada tubuh dia ni boleh jadi senjatanya amat tajam, lebih tajam daripada keris lagi. Sebab itulah penjajah takut dengan orang Melayu ni. Dia heran. Contohnya dia tengok Mat Kilau. Kenapa Mat Kilau tu diberi nama Mat Kilau padahal nama dia Imam Rasul? Kenapa dia pergi Mat Kilau? Kerana nak tangkap Imam Rasul ni, nak tangkap Mat Kilau ni susah. Susah sekali nak tangkap Mat Kilau ni. Kan? Kalau Mat Kilau ni pergi ke depan barisan askar kolonial, kan? Mereka nak tembak ni, dah beratur nak tembak lah. Dulu dia tak ada machine gun kan. Jadi dia orang beratur macam kita tengok cerita Napoleon Bonaparte lah, cerita-cerita perang zaman-zaman tu, zaman Eropah kan. Dia beratur tu nak tembak macam kita tengok cerita-cerita filem-filem Hollywood yang menggambarkan era tu. Nak tembak je hilang. Hanya nampak kerlipan cahaya. Pelik betul. Lebih laju daripada kilat pergerakan Mat Kilau tu. Sebab tu dia panggil Mat Kilau kan. Tak boleh tangkap Mat Kilau tu. Apa amalan dia? Zikir. Kan? Tapi zikir itulah yang dibida'ahkan oleh puak-puak Wahabi ni. Tak boleh zikir banyak-banyak. Haram kata dia. Zikir ikut bilangan yang telah ditentukan Nabi. Memang ada zikir yang ditentukan bilangan dia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 3 kali kan. Tapi kalau kita nak baca lebih 3 kali, konon kalau kita ada masa kita nak baca 100 kali, tak menjadi satu kesalahan. Kalau salah, Nabi akan sabda macam ni. Boleh zikir 3 kali je, tapi jangan zikir 1 kali. Nabi akan cakap dulu. 3 kali tu hanyalah sebagai satu penanda aras ataupun standard dia. Cukuplah 3 kali ni kau baca. Tapi kalau nak baca lebih, silakan. Itulah Wahabi ni. Dia lepas tu dia boleh pergi guna hadis Nabi SAW tentang Jawahirah. Dan di mana Jawahirah ni daripada lepas subuh sampailah matahari naik ni duduk kat tikar semayang. Rasulullah tengok keluar lepas solat subuh, balik semula selepas solat subuh matahari dah naik tu, tengok isteri dia Jawahirah masih ada kat situ. Dia kata, Jawahirah, apa yang kamu buat? Aku zikir, berdoa apa semualah. Tahu ke kamu kalau kamu berzikir yang ini sudah cukup bagi kamu.
Tak perlu zikir banyak-banyak. Kan? Rasulullah memberikan zikir itu kepada Juwairah kerana supaya Juwairah ni bangun buat kerja rumah, melaksanakan tanggungjawab dia. Faham tak? Kan? Tapi mai kepada kita ni, kan? Kita buat zikir yang Juwairah ni dah lah. Tak payah zikir panjang-panjang, bid'ah semua. Ya Allah, ya Tuhan. Hang tu isteri ke? Hang tu orang lelaki kan? 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 Aduh, tak kena tempat. Belajar hadis sekerat. Tengok pada keadaan di situasi dia. Sama juga dengan kera senjata orang Melayu. Diharamkan pada zaman tu. Barang siapa yang bawa senjata ni akan ditangkap, ditahan. Takut orang Melayu memberontak. Betul tak? Padahal senjata ni memang satu sunnah Nabi SAW. Kan? Pakai senjata ni pada badan. Diselik kat badan. Dekat depan, di pinggang, di belakang badan. Kan? Kalau nak tidur, diletakkan senjata ni di sebelah ni, di tidur ni, senjata ni. Itu orang Melayu kita zaman tok nenek kita duduk. Sebab apa? Kalau ada bangun, ada musuh, ada binatang, ada manusia, terus dia bangun, dia hunus yang keris tu. Memang itu biasalah. Biasa. Tapi benda yang biasa itulah telah diharamkan. Kenapa? Kerana takut orang Melayu bunuh orang putih. Orang putih dia tahu orang Melayu pegang keris, dia lagi takut, terkincit dia lari. Dia tahu ni bukan saja-saja orang Melayu kalau pegang keris dia takut. Dia takut sebenarnya, dia tak berani. Kalau dia berani, dia takkan panggil bala tentera dia main sokong dia semua. Kan? Nak tangkap seorang dia boleh keras satu batalion tu. Tak tangkap. Punyalah penakutnya orang putih ni. Kan? Jangan kita dewa-dewa ke orang putih ni. Cuma orang Melayu ni tu silap dia. Terlalu lembut sangat. Lembut sangat orang Melayu ni. Ditipu dengan sistem presidennya, ditipu dengan kelembutan orang Melayu, orang barat yang berperkauan sopan santun kononnya kan. Tapi orang kata pepat di dalam, rencong di luar kan. Itu masalah. Tapi sebenarnya orang Melayu kita pada sekarang ni, lagilah dahsyat ni kalau pegang keris ni, saka je. Sebenarnya saka tak saka, ada jin tak ada jin, itu bergantung pertama sekali pada niat. Faham tak? Pada niat. Kalaulah saya pegang keris ni kan, saya baca Jabi Mentera, main jin duduk dalam ni, jin bolehlah duduk. Tapi kalaulah saya keris ni besi ni disebut dalam ayat Quran surah Al-Hadid kan, kami turunkan besi ni, besi ni bukan daripada bumi tau. Dikatakan diturunkan ke bumi ni kan, dia mempunyai fadilat kelebihan yang banyak pada manusia. Suatu besi, antara besi yang paling tajam ni adalah besi yang berada di Khurasan kan. Dan ada satu kajian yang terbaru lagi, besi yang ada di Kedah ni, di Sungai Batu. Di Sungai Batu ada banyak besi-besi yang sangat berkualiti ada di Sungai Batu yang terbiar. Dijanjikan kepada pengkaji USM nak angkat kapal yang berisi besi-besi terbaik di dunia sezaman dengan Nabi Allah Sulaiman. Bayangkan. Tapi entah kenapa janji dengan janji tamadun kawasan arkeologi di Sungai Batu tak dikorek, tak dinaikkan. Benda depan mata pun tak naik. Kan, benda depan mata pun tak naik, apatah lagi benda-benda yang lain, tamadun kita yang lain yang tenggelam di dalam pusat bumi ni. Kan, cuba anda fikir dan renungkan. Orang asli dekat Aztec tu, dekat Amerika tu pun ada tu, dia punya tamadun Inca dia pun ada binaan-binaan dia, piramid dia. Tapi orang Melayu, kerajaan besar di seluruh dunia, mana dia punya bangunan dia? Mana bangunan dia pergi? Istana Melaka tu, mana Istana Melaka dia? Itu istana tu muzium. Mana binaan yang besar ni? Yang ya Allah kan. Mana? Dah kena pasti tempat tu ada kawasan penempatan. Contoh di Sungai Batu tu, saya dapat rungutan daripada kawan-kawan yang membuat kajian yang berminat tentang sejarah di Sungai Batu tersebut, tentang besi yang ada simpan trilion tau. Nilai dia tu sangat besar dan sangat banyak tertanam di dalam perut bumi tu. Tapi tak mau dikorek, tak ada siapa pun, ahli politik ke, YB ke, siapa ke, menteri besar ke, buat tak peduli.
Tapi kalau kata mineral lain yang boleh bawa duit, saya tak tahu lah mineral apa dekat yang diumum kerajaan Kedah baru-baru ni. Boleh pula dia mau cari. Kan, siap umum lagi, panggil lagi syarikat nak kuat, dah bagi lesen, dah bagi kontrak dah. Tapi yang besi, kat Sungai Besi, dekat Sungai Batu tu, dekat Merbuk Kedah tu, tempat saya dekat je pun. Kan? Kat ladang, kat kebun kelapa sawit tu, dah korek, dah kena pasti, dah ada dah besi tu. Dah ada dah, tinggallah harta karun milik bangsa Melayu kita yang dulu, datuk nenek kita dulu. Tapi tak dipedulikan, tak mau dikorek, tak mau diangkat. Kenapa jadi begitu? Sebab Illuminati lah. Sebab tu saya malas nak cakap bahasa-bahasa bunga-bunga. Kan? Duk buat Prince Smith hebat dah. Kan? Bila saya tengok dia buat, kata Freemason, Illuminati di Malaysia apa semua hebat. Kan? Tapi dia ambil, dia tampal video, dia buat satu video, tapi dia juga ada pandangan dia. Tapi saya nak beritahu, itulah antara kesat Illuminati. Kan? Freemason ni pempandai. Dia cakap kami pertubuhan yang tak ni, kita tak mengatakan mereka pertubuhan haram, penyembah setan dan sebagainya. Saya nak katakan sebenarnya ada satu puak yang masih ada kat negara kita ni. Mereka ni jadi mata Dajjal tau. Dan mereka ni tahu segala apa yang boleh membangkitkan orang Melayu ni atau orang Islam ni, dia nak pendamkan. Makam-makam lama kita dulu, sultan, makam-makam sultan dulu, semuanya tak ada. So, ada tapi hidup segan mati tak mau. Tu tak ada. Jangan cakap binaan-binaan yang lain lagi. Yang dikatakan bahtera orang Melayu, mana bahtera orang Melayu? Mana? Kan? Orang putih pun, orang Amerika pun, dia boleh jumpa tu, taman tu, apa tu? Viking tu, boleh jumpa tu. Harta karun tu. Kita mana harta karun mana? Pergi mana? Nak beritahu pasal sejarah ni, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Tak habis. Kalau saya nak sembang buat sejarah ni. Kan? Malah nak cakap dah. Bila kita jumpa orang sejarah, pun kan dah dijajah, minda dah dijajah, kan, tak boleh nak fikir ke depan. Lembah Bujang, sebelum saya nak war-warkan barbar, macam nak PUBG pula barbar kan. Sebelum saya nak war-warkan ilmu seni pernafasan kalimah tauhid ni, kan, Lembah Bujang di Merbuk Kedah. Tahu kan Lembah Bujang? Okey, Lembah Bujang tu orang putih jumpa kan. Dia tak serah pada sultan, dia tak bagi tahu pada siapa-siapa. Dia kepung kawasan tu 20 tahun dia duduk situ. 20 tahun dia duduk situ. Lepas 20 tahun baru dia bagi tahu dekat kerajaan, dekat sultan, baru dia buka kawasan tu dijadikan tapak sejarah. Kan? Persoalannya, bila kita pergi Lembah Bujang tu, kita pergi Lembah Bujang kat Kedah, Merbuk Kedah tu, kan? Dia kata candi. Okey, candi tempat orang Hindu solat semayang. Solat pada, minta maaf. Tempat Hindu semayang. Kan? Tapi bila dia tengoknya candi tu ada 7 lapis dia pernah nak tangga, macam tangga masjid. Bila dia tengok arah dia mengarah ke arah kiblat. Kan? Dan bila kita pergi ke Museum Lembah Bujang, patung, dia katakan patung sembahan tu kecil-kecil je. Kan? Mana je patung besar-besar gajah ni? Kan? Yang kita tahu patung sembahan orang Hindu Buddha pada zaman dulu besar-besar. Mana patung kecil-kecil, besar-besar ni. Dia katakan dia jumpa di Lembah Bujang. Macam nak main-main pula dengan kita tu. Kata, punya merapu lah. Kan? Lepas tu tak ada pula seorang pekaji pun yang mendiabsahkan kedudukan dia, yang ada autoriti. Tak ada satu pun nak bersuara, Hani. Biarkan saja benda ni menjadi tatapan generasi kita zaman berzaman. Lepas tu mereka cerita pula Melaka ni penuh. Perdagangan dia apa? Orang Melaka ni. Perdagangan dia apa? Ni satu lagi fakta. Kan? Sebelum kita nak buka, bagi semangat sikit, betul tak? Sebelum saya baca ni. Kan? Duk kata ni Melaka ni pusat entrepot kan. Sistem bata. Dan Melaka ni terkenal dengan apa tu? Perdagangan rempah ratus. Ni satu lagi. Sekitar rempah ratus pula kan. Kok mana pula kata rempah ratus tu siapa yang makan? Kan kita pun tahu sampai sekarang pun memang orang Melayu pun makan kari apa semua. Kan. Tapi orang Melayu kari tu bukan makanan utama dia. Kita tahu makanan utama ni orang yang duduk di benua mana, benua Keling, benua India sana. Kan? Tapi dikatakan Melaka ni penuh kat pasar-pasar dia kuning. Color dia nampak daripada jauh ni penuh dengan rempah ratus dia kata. Masya Allah. Takkanlah Melaka pelabuhan nombor 2 di dunia hanya
naik, terkenal di seluruh pedagang di seluruh dunia hanya semata-mata dia jual rempah ratus. Dia menjual kain sutera daripada Cina. Takkan semata-mata itu saja. Saya ni pernah cakap dengan ahli sejarah. Dia orang ni macam dah kena macam dihisap gam tau. Faham tak? Macam dah lalok. Tak boleh. Mesti nak rujuk orang putih juga. Kan? Buatlah kajian sendiri. Kalau kita baca hikayat-hikayat Melayu, kan, hikayat-hikayat Melayu, kan, bola sepak takraw, contoh bola sepak takraw. Permainan sepak takraw ni hanya anak-anak raja saja yang main. Tak? Sebab apa? Saya tanya anda sebab apa? Kalau kita kenal bola sepak takraw tu kan, daripada buluh kan, kenapa dia kala kuning? Kenapa dia tak cat warna kala merah ke apa? Tentu anda pun tak tahu kan. Sebenarnya setakat yang saya selidik, yang saya tengok, yang saya kaji, sebab apa bola sepak takraw ni dimain hanya anak-anak raja? Sebab bola sepak takraw tu dibuat daripada emas. Macam mana dilentur, dianyam menjadi bola tu. Emas tu dijadikan bola nak sepak. Bayangkanlah. Sebab tu Puteri Gunung Ledang, kan, dia bagi syarat kepada Sultan Melaka yang muda yang terakhir tu, dia kata, kalau nak pindah aku boleh, kan, tapi aku nak jambatan emas daripada Gunung Ledang ni sampai ke Istana Melaka. Dia cakap tu, banyak pengkaji cakap apa? Itu semua rekaan je. Itu bukan, itu semua simbolik. Sebab Sultan Melaka pasti tak dapat buat. Kita dah tahu dalam hikayat, Sultan Melaka boleh buat. Boleh adakan benda tu. Yang dia tak boleh adakan darah anak dia saja. Dia tak sanggup. Tapi istana ke, hati nyamuk ke, semua dia boleh buat. Semua dia boleh adakan sebagai syarat nak meminang Puteri Gunung Ledang. Kan? Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan emas ni banyak di tanah Melayu ni. Kita tak malah cakap apa tu, nantilah saya buat konten lah. Kan? Tapi emas sekarang ni apa pun tak ada. Dah kita merdeka kan, apa pun tak ada. Saya minta maaf lah sampai apa tu, Tunku Abdul Rahman ya, nak pergi berunding kemerdekaan, nak pergi London, kan, seingat saya, ataupun nak menubuhkan parti UMNO ke apa, boleh tengok balik sejarah, sampai kita kena minta sedekah lah daripada rakyat ni. Habis gelang-gelang emas rakyat ni dia sedekah letak di atas dulang ni, niat bayar Tunku nak pergi ke London, bincang pasal nak merdeka tanah Melayu. Punyalah permainan yang sangat licik lah, kan. Banyak sejarah kita ni sebenarnya telah disewing, dilindungi, telah sengaja saya pun tak tahu, kan. Tapi kalau kita kaji dan teori konspirasi, kita faham lah kan benda ni. Mana mah orang Melayu? Bangsa kita bangsa kaya tau. Kita bukan bangsa kaling-kaling punya. Saya dalam perjalanan spiritual saya pernah dulu saya zikir, saya mohon pada Allah, ya Allah, aku nak tengok betapa kayanya bangsa datuk nenek moyangku ni. Pada satu malam saya mimpi datang keris ni datang dalam mimpi saya ni, tapi bukan keris ni lah kan, ni keris baru kan. Dia datang dalam mimpi saya tu, keris beserta dengan sarung dia, dengan bilah keris ni, duduk macam ni. Dan saya tengok dalam mimpi saya tu, keris ni dengan sampir ni, dengan sampir keris ni, dengan bilah keris ni, kalau lemah tuan-tuan dan perempuan. Kemudian keris ni dia boleh bergerak ke depan saya. Hujung keris ni dia boleh lentur. Dia boleh lentur. Kalau macam ni tak boleh lentur kan, sebab dia besi keras kan. Emas tu dia boleh lentur. Saya pernah bertanya dengan sahabat saya, Allahyarham, Encik Ramli Rahman. Dia ni, kalau orang keris ni orang kenal Ramli Rahman. Tu sahabat saya pun. Masa beliau masih lagi berkhidmat di Akademi Penyiar Melayu Universiti Malaya, beliau ni pakar dari bidang perkerisan dan mutakhir sebelum dia meninggal tu, dia banyak mengkaji tentang kayu-kayu lah, akar-akar kayu dan jenis-jenis kayu lah di alam Melayu Nusantara ni. Tapi dia memang terkenal sebagai pakar rujuk keris. Saya tanya dia, Encik Ramli Rahman, memang ada ke keris orang Melayu ni dibuat daripada emas? Dia kata memang ada, dia kata. Memang ada ke keris ni kan besi, temaga kan, besi lah kan. Betul ke ada
kerih yang diperbuat pada emas, dia kata ya ada, kerih tu dapat dilenturkan hujung ni. Dia lentur. Kita lentur, dia betul balik keduk kasar dia. Kita lentur betul. Ada tak ada? Dia kata ada. Dia kata ada. Kalau ada saya nak cari, dia ketawa je. Kalaulah ada orang yang ada kerih macam tu, mahnya macam tu, boleh lentur macam tu, dia kata, dah kaya raya lah, dah billionaire lah. Semua orang pakat nak beli. Semua orang pakat nak miliki. Kan? Menunjukkan emas yang ada di tanah Melayu ni memang betul-betul unik yang amat sangat. Ingat tak, kalau siapa yang tonton video saya sebelum ni, siapa tak tonton rugi lah. MH370 part 2. Saya ada cerita. Kalau yang belum lagi tonton video tu, sila tonton. Saya ada cerita tentang microchip yang dibuat daripada emas. Kan? Emas ni dah menjadi satu komoditi yang microchip yang diperbuat daripada bahan dia emas sebagai dia punya konduktor dia. Menjadi sangat-sangat berharga pada zaman ni. Okay, yang kita guna komputer kita, handphone kita, kan, dalam tu ada chip kan. Sebab tu dalam CPU ni kalau kita pecah, kita leburkan, kita boleh dapat emas. Dia ada emas ni, dia ada kualiti dia tau. Macam mana emas kita boleh hilang, chip kita boleh hilang. Macam tu saja. Kan? Menyusup, menyisip, membunuh pun berani. Kan? Tengok apa yang berlaku pada seorang doktor Palestin kan, yang duduk di Malaysia ni, di Mustatin di Malaysia. Dia jadi imam dekat sebuah masjid atau surau di Gombak. Dia ni ada doktor, ada dalam bidang apa? Dia bilang sains, fizik saya tak salah. Kan? Dia ni juga selain daripada dia sebagai seorang pensyarah di UIA kalau tak salah, dia juga adalah seorang pendakwah bebas yang memberi penerangan atau kesedaran tentang apa yang berlaku di Palestin. Kan? Dan dia ni terbunuh dan dibunuh sewaktu perjalanan dia nak pergi solat subuh, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Sampai sekarang kes tu tak boleh tangkap siapa pembunuh dia. Saya duk scan, saya tengok ke yang berlakukan ni. Memang orang tu barangkali biasa dia bukan orang kita. Dan selepas dia dah bunuh imam Palestin tu, dia keluar daripada negara kita ni. Dan kita tak boleh jejak, tak boleh tangkap dia. Saya pun pelik, heran. Gombak tu bukan hutan lagi dah. Kan? Penuh dengan bangunan, penuh CCTV. Kalau kita cakap pun serba salah. Kan? Allah Rabbi ya Rahman ya Rahim. Sebenarnya Rasulullah waktu berhijrah daripada Makkah, kerana Allah suruh Rasulullah berhijrah sebab apa? Sebab nak elak daripada penindasan terus-menerus ke atas umat Islam. Bila Rabah dia letakkan batu, dipukul di tengah padang pasir dan sebagainya, dihina, dicerca dan sebagainya. Sebab tu diperintahkan untuk berhijrah, jangan lawan lagi sebab kekuatan tu sikit, tak boleh nak lawan. Musyrikin Mekah ni sama-sama bangsa dia orang juga. Kan? Tapi diperintahkan untuk berhijrah tu selepas keadaan sangat tak terkawal. Jadi bila dah Nabi berhijrah ke Madinah, disambut dengan besar-besaran tanpa pertumpahan darah, lalu membina satu kekuatan yang lebih power. Selepas itu, jangankan kata nak tindih batu kat dada umat Islam, nak menghina orang Islam pun tak boleh masa tu. Nak hina pun tak boleh. Rasulullah tu, sahabat datang sendiri kepada kerajaan Rom tu. Kau nak perang ke nak apa? Nak damai nak perang? Itu. Tapi kita ni seorang yang orang Palestin yang doktor kan. Saya pun sedih juga. Dia datang sini. Tapi kena bunuh. Tapi tak dapat jejak tangkap. Yang setahu saya lah, kalau dapat tangkap beritahu saya minta maaf. Kan? Tapi setahu saya tak dapat tangkap. Kes tu senyap macam tu. Kan? Sedih. Kena bunuh sia-sia macam tu saja. Kan? Jadi kita tak maulah mati kata macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Hidup mati ni memang Allah punya kuasa. Tapi ni kita punya usaha. Okey? Kita punya usaha. Kan? Kalau kita berusaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang 4, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kan? Rasulullah dan beberapa sahabat yang lain, termasuk isteri Nabi, telah mengharungi banyak peperangan. Kan? Saya rasa dalam 60 lebih peperangan. Tetapi Rasulullah tidak meninggal dunia ataupun mati kerana pedang. Okey? Banyak orang kata, alah tak payahlah belajar ilmu kebatinan Melayu ni, kebatinan Nusantara ni, kan? Ilmu kebal lah. Kan? Kebal pun bukannya kebal sihir. Maksudnya nak tucuk jarum, nak masuk suntik badan kita pun
jarum patah, kan? Nak mandi pun tak boleh. Kalau nak mandi kena lumur taik dulu. Badan tu. Lepas tu nak kena golek-golek dekat jeram air, bagi badan jatuh dekat bawah. Barulah boleh mandi. Bagi orang pengamal ilmu kebal atau ilmu batin yang sesat. Tapi ada yang ilmu hak yang Allah berikan dalam bentuk ilham dan sebagainya. Sebab tu orang kata Rasulullah pun tak ada ilmu kebal. Patah gigi dia. Ya betul. Kan? Menunjukkan Rasulullah tu tidak kebal dan dengan izin Allah dapat patah gigi dan juga dapat selamat. Rasulullah tak meninggal, tak wafat kerana perang. Tiba-tiba kita kata tak payahlah ilmu ni, tak payahlah. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, tentang senjata ni, sedih kita negeri Islam ni, betul tak? Kan, kalau ikuti tentang perkembangan pemerolehan senjata oleh Kementerian Pertahanan kita. Kita nak ganti jet Sukhoi. Jet Sukhoi tu pun daripada Rusia, umur dah belah puluh tahun. Kan? Lepas tu nak Hornet tu pun daripada US. Lepas tu sekarang ni nak beli pesawat apa pula? Nak beli pesawat pada China kah? G8 kah? G7 kah? Ataupun nak beli kenapa kita nak kena bergantung dengan negara luar nak beli senjata? Masya Allah. Ni ustaz ni cakap je pandai. Bukan saya cakap pandai. Rasulullah mempunyai belasan pedang. Pedang ni, pedang Rasulullah ni salah satu pedang tu dia bagi pada Saidina Ali. Setiap nama pedang Rasulullah tu dia ada nama dia sendiri. Ini nama sekian ni. Kalau kita tengok ada museum barang-barang Rasulullah kan. Itu memang fakta, memang ada dalam hadis Nabi SAW. Memang ada, Nabi ada belasan pedang dan setiap pedang tu dia ada nama-nama dia sendiri. Dan setiap besi yang membina pedang Nabi tu, besi yang ada keunikan dia yang tersendiri. Itu saya tak mau buka itu nanti. Kan? Tapi salah satu pedang, nama dia Zulfaqar, Rasulullah namakan dia. Dia bagikan kepada Saidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Tu pedang Rasulullah tu. Yang dihadiahkan oleh Nabi SAW kepada Saidina Ali. Bayangkan. Kan? Sebab tu orang kata pedang Zulfaqar, pedang Zulfaqar. Nabi menamakan setiap pedang dia tu nama tertentu. Kerana apa? Kerana pertama fungsi dia. Yang kedua kerana sayangnya Nabi pada senjata dia, pedang-pedang tu. Tapi mai pada kita pegang keris ni saka, kan? Kan? Memang betul, bukan ada keris saka je, barang-barang semua kalau diniat ke atas lain daripada Allah memang. Tapi sihir saka tu semua datang daripada sumber yang sama juga. Kan? Tuhan Dajjal juga itu iblis tu. Tapi ada juga besi tu memang la ilaha illallah saja kalimat yang dimasukkan ke dalamnya. Tu tak boleh, tu syirik. Nabi tak pernah buat pun. Kalau Nabi tak pernah buat, takkanlah pedang Nabi tu ada nama. Ada kalimat la ilaha illallah pada pedang dia. Lepas tu kita orang Islam, kita ikut saja. Senjata nak beli, belilah daripada Rusia ke, beli pada mana-mana ke, kan? Ataupun pakailah senjata terpakai, kan? Sedih kita. Walaupun senjata tu senjata yang moden, kan? Tapi senjata tu dibawa oleh musuh-musuh negara-negara yang bukan Islam. Yang kita tahu kalau kita ditakdirkan berperang dengan mereka, kita mati katak percuma je. Kan? Wallahu a'lam bisawab. Sebab tu kita tak boleh bergantung dengan senjata moden ni. Kita kalah. Kan? Ni pasal vaksin ni pun sama juga. Kan? Sampai Profesor Shazali, seorang pakar, seorang anak tempatan, seorang profesor Melayu yang sangat tinggi IQ dia, diiktiraf di dunia barat, dipanggil untuk bagi talk dan sebagainya, dijadikan ilmu ni, ya Allah, saya tak perlu cakap lah, kan? Profesor Dr. Sazi, kalau salah saya nama dia pun cadang, kita Malaysia kena ada vaksin, kita kena buat, kita ada kemampuan, kita ada institut nuklear dekat Bangi tu, apa gunanya ada institut nuklear tu, kan? Kalau institut nuklear pun kita boleh ada, kan? Kenapa vaksin ni kita tak boleh ada, kan? Nak bergantung juga pada Pfizer lah, nak bergantung juga pada pembekal-pembekal ubat yang daripada barat ni, kan? Kita tak tahu halal haramnya, tak apa, darurat. Tapi kalau dikatakan darurat ni, memang halal haram pun kita bedai je, kan? Sebab darurat. Itu bukan darurat, itu namanya kau nak mencari darurat. Darurat tu dia jadi tanpa kita minta. Kita boleh buat benda tu, kenapa kita tak mau buat? Tapi main pada ubat-ubat yang memang ada di alam Melayu ni, dipandang sepi. Bukan sebab tak percaya. Sebab apa? Sebab ada tangan ghaib, hidden hand dekat belakang sana, kan? Perancangan saja. Kan? Kalau kita ni cerdik, kita ni mau bangunkan negara kita, pertama sekali kita akan bangunkan sistem
perubatan tradisional kita. Ini tak bangun. Yang masuk ke Kementerian Kesihatan, perubatan sinsih tabib Cina, Ayurveda, perubatan India,